السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Merenungi ayat yang ke-26 daripada suratul Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa malu untuk membawakan perumpamaan seekor nyamuk ataupun yang lebih daripadanya ataupun yang kurang daripadanya. Adapun orang-orang beriman, maka mereka tahu ia adalah benar daripada Tuhan mereka. Maka bagi orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan seperti ini? Maka dia menyesatkan dengan perkara itu ramai dan memberi hidayah dengannya ramai orang, dan tidaklah disesatkan melainkan golongan yang fasik. Jadi kita telah lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala ni yang dimaksudkan Allah tidak takut, Allah tidak malu tu artinya Allah tidak takut untuk membawakan contoh kepada manusia, walaupun yang contoh yang dibawa itu hanyalah seekor lalat. Kerana lalat ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat penciptaannya. Ada banyak jenis pula. Dengan seekor lalat je satu kampung tak tidur, bimbang kerana denggi dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala bawakan contoh ini supaya mereka menyedari apa sahaja layak diberikan olehnya sebagai bandingan, kerana itu semua merupakan makhluk daripadanya. Kalaulah golongan musyrikun dan kafirun mempersoalkan apa hal pula lalat sebelum ini, apa hal pula laba-laba, maka Allah SWT berfirman, bukan saja setakat lalat, laba-laba, nyamuk pun aku boleh beri kepada kamu sebagai contoh untuk direnungi bahawa nyamuk ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menuruti perintahnya. Laba-laba pun demikian juga, lebah pun begitu, semut pun begitu, lalat pun begitu, nyamuk pun begitu. Jadi semua ini merupakan makhluk aku yang mereka ni patuh taat kepadaku. Orang beriman, mereka bertambah iman. Mereka meyakini bahawa dicontoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia memahami, menyedari. Adapun bagi orang-orang yang kafir, maka mereka berkata apa yang dikehendaki oleh Allah dengan contoh yang kecil seperti ini. Jadi dengan sebab contoh ni sahaja segolongan manusia telah pun disesatkan dan sebahagian mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah diberi kesesatan itu melainkan golongan yang fasik. Fasik ini di perkataan bahasa Arab berasal makna fisk. Fasik maknanya keluar. Kalau kita sebut fasaqatir rutab atau rutbatu, maknanya korma itu telah pun keluar daripada mayangnya. Kalaulah kita umpama macam buah kelapa, kelapa ni berasal daripada buah kelapa, putihnya keluar daripada mayang kelapa, bukan? Apa dipanggil mayang begitu, dia keluar daripada tempatnya. Maka bahasa Arab ini bila guna perkataan fasik, keluar daripada ketaatan pada Allah SWT. Manusia pada hari ini berbangga-bangga mengatakan bahawa mereka membangun, mereka maju, mereka hebat. Umpamanya negara Brunei yang kecil tu nak melaksanakan hudud hukum Islam, maka satu dunia merasa kebimbangan, menunjukkan kebimbangan masing-masing, takut kalau benda itu zalim, penganiayaan dan sebagainya. Kita kalau kita tidak ikut undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala bawa, maka kita mengikut apa? Mengikut hawa nafsu.
Hawa nafsu ni tak sama satu sama lain, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang ni nak lain, orang ni lain, ni nak lain pula. Bahkan di negara Eropah yang kita sangkakan bersatu, itu sebenarnya tidak juga. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangkakan mereka bersatu, sebenarnya tidak. Dari sudut undang-undangnya lain. Di Perancis membenarkan perkahwinan laki dengan laki. Di Holland dibenarkan, di Jerman belum lagi dibenarkan. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mereka ni bila mengikut hawa nafsu, maka tiada ketetapan yang boleh difinalkan, yang boleh merangkumi semua keperluan orang. Tapi kalau kita mengikut undang-undang yang Allah SWT letakkan, sempurna, selesai, habis segala masalah yang berlaku. Contohnya di negara kita, termasuklah orang mencuri, maka sabit kesalahan, masuk penjara. Berapa tahun dalam penjara? Katalah 3 tahun. Berkelakuan baik dilepaskan. 3 tahun ni tak berkesempatan untuk jumpa dengan isteri. Apa isteri buat kat rumah? Lepas tu dia duduk dalam penjara, siapa yang menanggung dia? Kita juga yang menanggung. Lepas tu bil-bil lain dinaikkan untuk menanggung kos-kos yang silap dibelanjakan ini. Ini maknanya tak selesai masalah, ya tuan-tuan. Dan seseorang yang mencuri dengan jumlah yang banyak, nanti dia ditangkap, disabitkan kesalahan. Adakah wang itu wajib dipulangkan, tuan-tuan? Tak wajib dipulangkan. Dia keluar nanti, selepas dia berakhlak mulia dalam penjara, dia pakai driver. Wang dicuri juta daripada bank itu umpamanya, tidak dikenakan tindakan yang sewajibnya, selayaknya, yang Islam kehendaki, maka tak menyelesaikan masalah. Kalau orang berzina di hotel-hotel yang mahal, tangkap, sabitkan kesalahan, apa dia yang paling banyak dia kena bayar? RM2,000, 3 kali sebat, 5 tahun penjara. Begitu, lebih kurang lebih kurang kan? Ataupun 2 tahun penjara, 3 kali sebatan, RM5,000. Manalah? Apa nilai RM5,000, RM10,000, RM50,000 pun tidak ada apa baginya. Tak selesai masalah. Jadi fasik yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran bukannya selain daripada, maknanya semua perbuatan yang tidak mentaati perintah Allah, maknanya keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Maka janganlah kita nak bandingkan dengan hawa nafsu manusia yang tak pernah berkesudahan seperti hari ini. Kerana manusia akan sentiasa meminta benda-benda yang luar biasa. Kalau kita bertanya kepada kita ni ramai-ramai, apa permintaan saudara? Kita akan ada 20 permintaan kita dengar. Semua masing-masing ada keperluan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Wa inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya kamu mempunyai keperluan yang berbagai-bagai. Tapi bila kita mendengar satu keputusan daripada Allah SWT yang maha mutlak, maka selesailah semua masalah yang kita lalui pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah mengkehendaki dengan contoh yang kecil seperti ini supaya nak menguji iman. Kalaulah orang ni bermasalah dalam dirinya, maka dia akan merasakan apalah contoh bodoh macam ni, apa contoh kecil macam ni, apa contoh remeh macam ni. Tapi bagi orang beriman tidak. Apa sahaja yang dibawa oleh Allah SWT tentulah ada hikmah di sebaliknya. Maka mereka beriman dengan sebenar-benarnya, tak menolak sedikit pun. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Ya. Jadi inilah dia yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah tidak pernah malu, Allah tidak pernah takut untuk membawakan contoh yang kecil seperti ini untuk menjadi renungan kamu, walaupun contoh yang diberikan itu hanyalah seekor binatang yang lemah yang bernama nyamuk. Tetapi Allah mengkehendaki di sebaliknya supaya engkau patuh, engkau mendengar perintah Allah SWT, walaupun arahan itu kecil, tapi kamu kena mematuhinya. Tengok sebagai contohnya Nabi SAW dalam satu salat, sama ada zuhur ataupun asar ataupun salat yang lain, mengikut perbezaan pandangan para ulama, Nabi menjadi imam. Tiba-tiba datang perintah untuk menukar arah kiblat, dan jadilah tempat itu dipanggil Masjid Qiblatain. Kenapa pula tak buat selepas sembahyang? Kan senang. Ini bandingannya kiblat di arah belakang, iaitu ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang perintah penukaran arah kiblat dalam sembahyang. Bayangkan Nabi di belakang sana nak pusing arah ke sini 180 darjah, iaitu ke Kaabah. Kalau kita pergi ke Madinah, biasanya akan dibawa menziarahi masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat, menunjukkan bahawa
perubahan arah kiblat itu daripada utara ke selatan. Madinah letak tengah-tengah. Utaranya adalah Baitul Maqdis lebih kurang, selatannya adalah Mekah. Kenapa perubahan berlaku ketika sembahyang, tidak lepas sembahyang? Tak menyabar-nyabar pula tengah sembahyang berlaku. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tengah sembahyang, perintah itu datang, ikut. Jadi begitulah tertibnya generasi salafus saleh, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mereka inilah yang telah membina tamadun. Kita tak bina tamadun, kita mengikut benda yang kita sangkakan tamadun. Padahal ini lebih mengejutkan. Buku-buku yang masuk ke negara kita, buku English, menceritakan tentang galakan untuk jadi gay, untuk jadi lesbian. Baca buku English yang masuk, dijual dengan harga-harga yang amat murah itu, untuk semua Islam baca, seolah-olah nak menyebarkan fahaman gay dan juga lesbian. Ibu dan bapa saya telah bercerai, cerita dalam teks itu. Kemudian bapa saya mengajak seorang kawannya bernama Ferdinand datang ke rumah. Kami melihat Ferdinand makan dengan mesra bersama dengan ayah, dan waktu malam mereka tidur di atas katil bersama-sama. Kita kena menghargai orang yang mempunyai pasangan yang sama jenisnya dengannya, kerana itu juga satu tanda penghormatan kepada mereka. Tengok, ya, mereka meracun kita dari senap sudut, memasukkan ideologi dunia salah dalam diri kita. Kita bangga bahasa itu bahasa international, nak ajar anak kita, tengok apa benda cerita ni. Pakcik John sangat sayang kepada saya, dia sering datang ke rumah bagi saya gula-gula dan sebagainya. Bahasa Inggeris ni. Suatu hari dia mengajak saya tidur bersama-sama dan suruh saya memegang private organnya, dan kemudian dia juga memegang saya punya, mengatakan ni tidak ada masalah apa-apa. Tengok tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tengok rosaknya manusia. Bila tiada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita keluar daripada ketetapan yang Allah berikan, kita makin hari makin sesat, makin hanyut, makin rosak. Jadi itulah tujuannya Islam datang, untuk membendung perkara ini semua daripada berlaku. Moga-moga Allah beri kefahaman kepada kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk kembali kepada Islam, kerana Islam yang menyelesaikan masalah. Jangan salahkan Islam, salahkan diri kita sendiri. Kita tak pernah membina tamadun. Sedangkan salafus saleh, mereka adalah pemilik tamadun yang dicontohi, ditiru, dikopi oleh Barat, dan Barat klaim mereka yang punya. Sebenarnya pernah dibina di Andalus, di Spain, di Turki, ya, tetapi kita menjadi bangsa yang dijajah, maka kita melihat penjajah lebih utama daripada Islam. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.